Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Zamri dan saya akan menceritakan mengenai hidrologi. Hidrologi ni adalah menceritakan tentang proses air, kejadian air ataupun apa-apa yang berkaitan dengan air. So, air ni basically dia wujud dalam keadaan dua dua anion, dua ion, cation dan anion iaitu hidrogen dan juga oksigen. So, apabila dia bergabung jadi H2O dan H2O ni adalah air, molekul air. So, air wujud dalam keadaan tiga bergantung kepada suhu. Contoh macam pejal akan wujud pada takat beku iaitu pada 0°C, cecair pada antara 0°C hingga 100°C dan gas. Gas akan wujud pada suhu 100°C ke atas di mana di situ dinamakan sebagai takat didih. Okey. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danish Shifzan, nombor matrik AA190-279. Baik, pada hari ini saya akan menerangkan tentang kitaran hujan. So, kitaran hujan adalah salah satu kitaran hidrologi yang terjadi kepada bumi. Seperti kita tahu, terdapat 5 proses utama yang melibatkan kitaran hidrologi iaitu pemeluapan, pembedakan, penyusupan, limpasan dan iban transpirasi. Kelima-lima proses ini boleh berlaku serentak kecuali pembedakan. 5 proses yang terlibat menghasilkan kitaran hidrologi. Seperti kita tahu, uap air akan terkondensasi membentuk awan, kemudian menghasilkan pembedakan. Apabila awan terbentuk, angin menggerakkan ia merentasi glob dan menyelerakkan uap air tersebut. Apabila pada suatu masa awan tidak dapat lagi menampung lembapan, maka awan akan melepaskan lembapan dalam bentuk hujan atau salji mengikut tempat dan situasi iklim sesuatu kawasan. Air yang termendap tadi akan turun sebagai hujan dan mengairi permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah atau mengalir ke laut sebagai aliran air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Khairul Hafizi bin Khairuddin. Saya akan teruskan pembentangan pada hari ini. Okey. Iaitu hujan abnormal. Hujan abnormal atau dikenali sebagai hujan batu merupakan penguapan uap air yang berlaku pada ruang atmosfera di bumi dan berlaku daya tarikan graviti ke arah bumi yang menarik atau menurunkan hujan ini. Okay. Saiz bagi hujan ini kebiasaannya adalah bermula daripada 5 mm hingga 150 mm atau 15 cm. So, kesan daripada hujan abnormal ini adalah merosakkan harta benda awam. Seterusnya, kita akan pergi kepada hujan buatan. Okay, hujan buatan atau lebih dikenali sebagai pembenihan awan adalah suatu bentuk pengolahan cuaca untuk menghasilkan curahan air atau air hujan daripada penghasilan kepulan awan. Kepulan awan ini kebiasaannya dihasilkan melalui tindak balas bahan kimia yang diterbangkan oleh pesawat ataupun alat-alat yang digunakan untuk disemburkan ke arah udara kita. So kesan daripada hujan buatan ini adalah memberi penternak atau peladang sumber air yang mencukupi apabila musim kemarau tiba. Seterusnya adalah hujan asid. Hujan asid ni kebiasaannya yang kita tahu ialah ia sememangnya akan mengalirkan air hujan yang berasid lah. Okey. So, pembebasan gas sulfur dioksida atau gas nitrogen oksida daripada hasil pembakaran bahan api fosil daripada kilang-kilang ataupun asap kenderaan itu sendiri. So, apabila dia bertindak balas dengan air akan menghasilkan hujan asid. So, kesan daripada hujan asid ni akan memberi nilai pH yang tinggi dan keasidan kepada kehidupan akuatik dan tanah-tanah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, so first kali saya nak menceritakan tentang kena dengan salji. So salji ni merupakan sejenis crystal ice. Biasanya pada wap air, ais ni jadi pada wap air kemudian dia pada suhu yang sangat-sangat sejuk pada 0°C. So wap air ni dia akan jadi crystal ice. Dia akan jadi crystal ice sangat kecil. Tapi selepas dia berkumpul dia akan bergumpal lah. Dia bergumpal antara kristal ais yang lain
dan dia dapat ditarik oleh graviti dan dia jatuh ke bawah menjadi salji. So, ais berubah pada takat. Okay. Contoh sebagai contoh Gunung Kinabalu lah. Gunung Kinabalu kita di Malaysia pernah mengalami salji sebab sangat-sangat sejuk dan Gunung Kinabalu tinggi. So, kawasan tekanan atmosfera di sana sangat sejuk. So, isu salji. Salji ni apa masalah dia? Masalah dia salji ni dia bila jatuh ke bawah tanah, dia tak macam hujan. Hujan jatuh dia mengalir, akan masuk ke longkang, akan masuk ke sungai, akan masuk ke parit. Tapi salji tak, salji dia keras, dia tak dapat mengalir. So, dia sejenis pepejal. So, dia jatuh, dia akan menyebabkan masalah salji menebal di kawasan tanah. Itu ada kereta ni adalah contoh kerja-kerja menyelesaikan jalan raya. So, ni menyebabkan kos lah untuk menyelesaikan. So, seterusnya adalah laut. So, laut, 97% air di muka bumi adalah air laut. So, basically, dekat bumi ni, 70% adalah air, 23% adalah daratan. Dan 97% daripada air tersebut adalah air laut. So, isi padu, 1358 juta kilometer cube dan kuasa 361 square. So, air laut ni kita dapat semua makanan dan daripada certain proses, certain penjahatan kita boleh dapat garam daripada laut. So, next isu pasal hidupan laut ni maksudnya manusia sering buang sampah dekat laut-laut sisi pantai apa semua sebab ialah pantai kan sebagai tempat rekreasi. So, inilah maksudnya antaranya haiwan tersebut tengok sampah tu macam ikan, so makan. Makan, tengok jadi masalah apa. Penyu ni sepit straw pada tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini antara contoh tumpahan minyak di Tanjung Tuan Melaka. Ni dapat daripada berita harian. So, nampak laut jadi hitam. So, itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita bergerak kepada isu curahan. Curahan seperti kita sedia maklum adalah salah satu bentuk kitaran hidrologi yang akan menghasilkan hujan atau salji. Di setengah tempat akan menerima hujan dan setengah tempat akan berlakunya salji. Jadi isu yang kita dapat lihat pada curahan adalah boleh berlakunya banjir. Hal ini boleh mengakibatkan apabila hujan lebat, paras air di dalam sungai, longkang dan laut akan menaik dan melimpah jika berterusan. Fenomena ini sering berlaku pada kawasan yang mempunyai bentuk muka bumi yang rendah dan mempunyai masalah sistem peparitan atau empangan yang tidak diselenggara dengan baik. Seterusnya, isu berkaitan dengan empangan. Empangan seperti kita sedia maklum secara umum adalah berfungsi sebagai penahan atau tempat tadahan air. Jadi, isu yang kita dapat kaitkan dengan empangan hidroelektrik ialah empangan hidroelektrik mampu menjana tenaga elektrik bagi penduduk setempat tanpa mengancam alam sekitar. Hal ini kerana tenaga hidroelektrik merupakan tenaga yang boleh diperbaharui dan penghasilannya menghasilkan gas rumah hijau yang sedikit. Kemudian kita bergerak kepada empangan tadahan. Isu yang dapat kita lihat pada di sini ialah empangan dapat dibina untuk menyalurkan air yang berlebihan ke tempat lain sekiranya berlaku banjir di satu tempat. Jadi empangan tadahan berfungsi untuk mengelakkan banjir kilat berlaku di sesuatu kawasan yang berisiko. Selain itu, ia juga dapat memberikan ekonomi ternakan dan pertanian berjalan dengan lancar dengan sistem pengairan yang sistematik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imabi Hamzah. Saya ini membentangkan tentang sungai. Sungai boleh didefinisikan sebagai sejenis saluran air yang besar di mana sumber sungai dia daripada tasik, mata air ataupun anak-anak sungai. Okey, seperti yang kita tahu, sungai dijadikan perhubungan bagi manusia apabila pengangkutan bubur kecil menggunakan sungai untuk berbur. Okey, isu pertama bagi sungai ialah saya ingin menceritakan tentang tragedi Sungai Kingkim yang terletak di Johor pada tahun 2019 yang lalu. Sungai ini tercemar dengan bahan kimia yang meragut banyak nyawa orang sekitar serta habitat air yang hidup di sungai tersebut. Daripada pencemaran bahan kimia ini kita tahu dia boleh memberi kesan buruk, kesan negatif kepada hidupan air serta persekitaran di sekeliling. Oleh itu kita perlulah menjaga sungai supaya tidak tercemar.
Isu kedua bagi sungai ialah pertanian. Seperti kita tahu, pertanian ialah kegiatan utama di sesetengah negeri di Malaysia. Okey, sebagai contoh saya ingin menceritakan tentang aktiviti bersawah padi di Kedah yang kebanyakannya menggunakan air sungai dan disalurkan terus ke sawah padi. Kerana sawah padi memerlukan air dan seperti kita tahu tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Okey, bagi isu ketiga bagi sungai ialah sumber makanan. Okey, sungai seperti kita tahu dia sama dengan laut yang mempunyai sumber makanan seperti ikan-ikan dan lain-lain lagi hidupan air yang boleh dimakan. Dan serta air sungai juga boleh digunakan untuk memasak kerana untuk membantu kita dalam kehidupan seharian. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.